Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Ar-Rahman Mukim Teliput Pasir Putih, semua ahli-ahli dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dalam ramai-ramai di antara orang ramai yang dijemput hari ini oleh para Bilal, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita di antara orang yang direzeki oleh Allah Azza wa Jalla sampai ke rumahnya dengan izin Allah, dengan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau Tuhan tak tolong, tak sampai walaupun dekat. Kerana itulah bila kita sampai ke masjid, kita kena banyak ucap syukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah di atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kita dapat menjadi salah seorang daripada pengimarah rumah Allah Azza wa Jalla, di mana orang yang dapat mengimarahkan rumah Allah itu di antara tanda orang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah Allah iaitulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita panjatkan syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita termasuk di kalangan orang itu, orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia pilih? Dia pilih kita salah seorang daripada yang mengimarahkan rumah Allah. Dan sentiasalah kita imarahkan rumah Allah Azza wa Jalla ini. Bila saja waktu dipanggil, dijemput, diajak dengan nama Allah, dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 27 Ogos 2022, dia panggil, kalau kita bahasa orang-orang muda, dia panggil diambang. Kita sekarang ni dekat dengan nak menyambut kemerdekaan yang ke-65. Maka tajuk yang kita akan bincang pada kali ini iaitulah menghayati nikmat kemerdekaan. Orang boleh merdeka ni nikmat besar. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah Islam, tarikhul umam wasyu'ub, sejarah umat dulu, sejarah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, semuanya ada perhambaan. Orang yang ditawan ataupun yang dicuri dijadikan hamba. Tetapi dalam Islam, walaupun ada hamba, pintu nak jadi hamba satu je, iaitulah melalui peperangan, tawanan. Pintu nak keluar daripada hamba banyak sekali. Terdapat beberapa jenis kafarah. Tuan-tuan kena belajar, dipanggil kafarah. Kafarah, siapa dia buat salah gini, maka denda dia itqu raqabah, merdeka hamba. Itu satu. Di antara pintu lagi, galakkan.
Nabi SAW memberi galakan supaya kita merdekakan hamba dengan pahala yang begitu besar. Maknanya pintu masuknya satu, pintu keluar banyak. Itu dalam Islam, pemerdekaan itu satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kecuali apa yang disalahgunakan oleh ataupun disalahhuraian oleh puak-puak penjajah. Mereka mengatakan manusia Islam ini memperhambakan manusia. Yang sebenarnya yang menghambakan manusia dia. Kita hanya melalui satu lorong saja, lorong kerah kepala, tak dengar kata. Nak berlawan juga, kalau kita ajak dia secara damai masuk Islam secara baik, dia nak berlawan juga, resiko dia kalau kena tawan jadi hamba. Sebab itu bila mana-mana pemimpin umat Islam, bila dia pergi ke satu negara, dia tak mula dengan perang. Kalau orang kata Islam ni tersebar dengan keganasan, dengan pedang, dengan teroris, kita tentu orang bercakap di alam yang tidak nyata. Islam dia bawa jalan perdamaian. Dimula dengan perdamaian, ajak dia masuk Islam. Nabi SAW hantar surat kepada pemimpin-pemimpin negara. Nabi kata, aslim taslam. Tak payah cakap banyak. Aslim taslam. Mu masuk Islam, mu selamat. Dan mungkin dia kekal menjadi ketua di situ. Tapi kalau kamu lawan, sudah. Kalau menang, tak apa. Kalau kalah, jadi hamba. Jadi tawanan. Ataupun dilepaskan, kita katakan di satu perkara yang berat. Maka umat yang terdahulu dan umat-umat yang kemudian sehinggalah dihapuskan dalam dunia ini, apabila tidak ada lagi jihad, maka tidak ada lagi hamba di dalam Islam. Yang adanya memperhambakan orang Islam, itu ada. Memperhambakan orang Islam, itu ada. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata merdeka, manusia merdeka. Merdeka daripada apa? Sekarang ni kita nak memperluahkan mafhum merdeka, bukan setakat kita nak jalur kibar, jalur gemilang saja, tetapi kita nak faham makna merdeka, makna al-hurriyah. Makna istiqlal. Istiqlal maknanya kita bebas. Bebas daripada cengkaman penjajahan yang dibuat ke atas manusia ini. Jadi insya-Allah kita cuba lihat. Maka para jemaah sekalian, menjadi kewajipan kepada kita mensyukuri. Mensyukuri nikmat. Dalam bahasa Arab, merdeka ni dia penjajah tu dia panggil isti'mar. Isti'mar maknanya penjajah yang datang membina tamadun, membina kemajuan ke atas negara-negara yang mundur yang telah dijajah. Itu yang dia kata. Isti'mar, seolah-olahnya kita nampak bila mari penjajah mari, negara yang dijajah itu senang. Jadi maju. Contohnya negara kita ni dijajah oleh British. British buat mari banyak projek-projek. Projek-projek yang dia buat tu bukannya projek dia mari daripada British, dia ambil harta kita dia buat. Tapi kadang-kadang nampak cerdik. Ni kita kena terima. Dia biasanya orang putih ni kalau nak buat bangunan pembesar-besar dia tak buat dalam sungai. Tepi sungai tapi atas bukit. Nampak ke tidak? Tepi sungai, atas bukit. Waktu banjir baru ni, banjir hok 2014, kawasan kita di Kuala Kerai itu tepi sungai. Tapi projek yang dibuat oleh penjajah, rumah ketua jajahan duduk atas bukit, rumah ketua polis atas bukit, hospital atas bukit, tak tergelai belakang tak dia. Mari anak-anak murid ni buat rumah keselamatan bawah bukit. Mula-mula lagi belum banjir orang lain pun dia tergelai dulu lagi. Kita nak kata apa? Itu bijak dia. Kebijaksanaan. Maknanya bijak. Masa itulah orang putih dia panggil isti'mar. Isti'mar. Yang sebenarnya kalau kita kata isti'mar dengan makna mengimarahkan bumi, itu makna isti'mar. Tapi sebenarnya dia bukan isti'mar, dia istikhrab. Orang kata istikhrab, maknanya dia sebenarnya merusakkan bumi yang dia pergi. Rusak apa? Dia buat bangunan bagus. Kita kata bangunan itu satu. Tapi dari sudut orangnya macam mana? Maka para pengkaji mengatakan, para jemaah sekalian,
Dia kata puak-puak penjajah ni bila dia masuk, ada beberapa perkara yang dia akan buat. Ada beberapa perkara yang akan buat. Selain daripada orang lawan dia akan dibunuh, akan dipenjara, akan diazab, akan diseksa, tapi dia ada matlamat besar. Tuan-tuan tanda, matlamat bagi penjajah ni yang pertama, sariqatu sarawatil bilad. Dia akan curi hasil mahsul negara tersebut. Akan curi. Walaupun apa dia buka ladang ke, dia buka estate ke, orang kita boleh jadi koli je, tapi toke-toke puak dia saja. Dan hasil mahsul negeri dia ambil. Negara kita ni banyak biji. Lombo-lombo ada. Baru ni anak pergi ke Pangkur. Ada lagi tempat pengkalan hak dia tu. Tapi dia panggil apa nama orang putih ni. Yang jadi masalahnya, tempat hak dia tinggal tu jadi tempat pelik-pelik pula orang kita ni. Pergi sembelih kambing nazar lah berapa. Kita kata Allah, masyarakat kita ni orang lain mari kutip hasil mahsul negara kita, kita duk main benda khurafat, benda yang pelik-pelik lagu ni lagi. Kita kata itu tidak merdeka lagi kita. Maka penjajah dia akan mengambil hasil-hasil negara. Ni pun kalau kita tengok kenapa dia bersungguh sangat nak pergi ambil negara-negara tertentu. Sebab di sana banyak hasil mahsul yang dia boleh korek. Minyak banyak. Di sana ada biji banyak. Ada emas. Dia tak jajah saja. Dia akan mari ambil benda-benda ni. Kalau nampak dia tak ambil sendiri pun, dia akan hantar melalui proksi, melalui orang-orang dia yang manfaatnya balik kepada penjajah. Itu satu. Yang ni tuan-tuan nampak. Yang besar daripada itu, hasil daripada penjajahan dia nak buat apa? Para jemaah sekalian, tamsul hawiyah dia panggil. Dia akan hapuskan sifat kedudukan beragama masyarakat setempat. Ini yang kita takut ni. Contohnya, bila penjajah mari, dia akan ubah beberapa perkara. Yang pertama sekali, undang-undang dalam negara itu. Kita ni kalau tengok ke pengkaji sejarah mengatakan negara Malaysia ada dalam beberapa tempat, contohnya dalam Batu Bersurat, dan ada juga sejarah bahawa telah sultan-sultan dulu telah pun melaksanakan undang-undang syariat dalam negara kita. Sudah ada. Tapi bila mari orang putih, tak kira lah, Malaysia dijajah oleh British. Jepun masuk sekejap. 2 hari lepas. Ke semalam tak ingat. Ada orang Malaysia yang duduk di Jepun. Dia duduk di Jepun. Kerja di Jepun, belajar Jepun, duduk Jepun. Dia kata dia pergi ke tempat pendaratan Jepun di dekat dengan tempat pergi pantai. Pantai mana tu? Sabok. Dia pergi. Semangat ambil gambar. Nak klik tunjuk ke Jepun. Sikit lagi ramah pula mari. Zat Jepun mari melawat. Dia suka tengok bagai dia. Maknanya dia boleh mendarat di sini. Hebat. Jadi orang putih ni di antara benda yang dia akan buat bila masuk dalam negara kita, ni kita kena ingat. Bila dia masuk dalam negara umat Islam, apa yang di antara yang dia buat, iaitulah bagaimana nak hilangkan kuasa undang-undang yang berkait dengan Islam. Tapi dia bijak, dia tak kata kamu jangan lah. Dia kata dia yang pertama sekali dia akan rusakkan makna al-ibadah. Makna al-ubudiyah. Dia kata ibadat kita ni hanya solat, puasa, zakat, haji, nikah kahwin, bak pusaka, itu ibadat. Tak ada orang putih tak marah nak solat. Kita tak dengar lagi lah. Orang putih ni dia ada agama. Dia bukan macam komunis. Kalau komunis maya tak boleh. Mula-mula jatuhnya kerajaan Soviet Union, Rusia jatuh. Universiti Islam Madinah di antara jasa dia pergi ke Rusia tu, ke negara Tan lah. Rusia ni kan bawah Soviet tu banyak negara Tan. Dia panggil Tan saja. Kazakhstan, berapa Tan lagi macam Tan dah. Dia pergi pilih pelajar-pelajar hak boleh baca Quran. Nak ngaji bahasa Arab tak ada langsung. Hak boleh baca Quran,
Pilih-pilih dapat 200 orang buat balik ke Madinah. Sebab kita nak bina semula negara mereka dengan pelajar-pelajar yang dilatih dengan boleh bahasa Arab, boleh mengaji Quran, boleh mengaji hadis. Orang inilah yang diharap akan menjadi pendakwah nanti pada masa depan. Ialah ada 200 orang tu adalah hak jadi, ada hak lagi balik, mungkin tak cukup syarat. Jadi kita pun tanya dia, saudara, macam mana awak boleh baca Quran dalam negara yang begitu kuat? Dia kata, kami dulu bila kita buat rumah ni, dalam rumah tu ada lubang masuk dalam tanah. Tok nenek kita mengaji Quran dalam tanah. Oh, kalau baca atas rumah ni bunyi baca, habis sekali ke rumah kena lanyak bakar. Kita sini tak ada, British tak marah. Nah, kalau setakat nak musabakah Quran, boleh jadi dia je bagi hadiah. Tahulah masa tak ada musabakah ke tidak. Ya, tapi kalau nak pergi haji, memang kapal dia punya kapten kapal, anak-anak kapal dia ramai orang putih. Anak ada lagi simpan gambar. Allah raham ayah kita pergi haji dalam tahun dulu, awal-awal dulu lah haji. Dia kata ni kapten orang putih. Baik ya dengan kita, tak ada masalah apa-apa. Kita boleh mengajar atas kapal, boleh kuliah, boleh buat pelajaran. Dulu orang pergi haji tuan-tuan, 2 minggu dalam laut. 2 minggu. Kita lah ni 2 minggu kelik dah. Haji VIP dia panggil. Haji VIP ni 2 minggu tu boleh balik dah. Bukan baru nak pergi. Jadi Allah irham ayah rahimahullah ta'ala, dia cetak buku haji. Tak payah dah kursus haji perdana-perdana ni tak perlu dah. Hak perdana ni pun tak apa nak masuk kelas mana tu. Nah, dia masuk separuh tu minggu ni masuk, minggu depan hilang contohnya. Tapi bila duduk atas kapal, mana tak ada orang ni, panggil belakang. Mari ngaji. Jadi dia khotam mengaji. Allah balik, Allah pergi mengaji kitab haji, masa balik mengaji kitab senjata tok haji dan tok lebay. Kanlah. Moga deklik haji ni, orang kalau tak ada tok imam, tak ada dah orang tak tahu orang lain dah tak. Ni haji baru naik. Jadi orang pokok haji ni pun bersungguh ni puluh ni. Allah balik dia mengaji, belajar apa? Belajar ilmu ilmu jadi tok imam, zikir, belajar azan, belajar apa supaya balik kalau orang tolak pun tidaklah pelik sangat. Kurang-kurangnya zuhur dengan asar, kalau tak boleh mari isya apa. Jadi zuhur dengan asar berasa confident lagi. Gorek dengan isya tu belaga lutut kat lah. Baik. Artinya orang putih dia kurung. Dia letak ibadat ni kita nampak dalam kepahaman yang sempit. Dalam ibadat dalam kepahaman yang sempit, mu nak semaya boleh. Nak buat masjid sila. Nak baca Quran, baca. Bahkan digalakkan juga acara-acara keagamaan. Acara keagamaan. Macam kalau musim bola maulid contohnya. Dia suruh buat maulid. Penjajah. Ana ada dalam satu kitab seorang syekh nama dia Al-Jabarti. Ni para pengkaji beli kitab ni. Al-Jabarti, dia dalam kitab dia kata dia tulis Napoleon ketika dia duduk di Mesir. Dia tanya orang Mesir, kenapa tahun ni tak ada majlis maulid? Dia tanya. Dia kata tak ada duit tuan. Tak cukup bajet. Tak apa, dia Napoleon bagi bajet. Yang pentingnya buat mu buat. Cuma dia pantang dianya, jangan sentuh bab hukum hakam. Jangan sentuh bab syirik-syirik, jangan sebut. Mu nak berzikir, mu nak mengatik, nak tunggu kubur, nak maulud, silakan. Tak ada duit, Napoleon bagi. Itu cerita. Jadi pokok penjajah ni dia kurung kita dalam bidang keagamaan hanya secara ritual, ibadat khas, tapi dia rusakkan kita kefahaman makna ibadat. Ini jadi masalah. Bila dia salah faham makna ibadat, dia kata ibadat itu sekadar tu jelah. Saya semaya dah, alhamdulillah. Mekah pergi haji dah. Dalam bab undang-undang syariat itu kita serah ke pemerintah. Serahkan tuan residen, dia panggil. Tuan penjajah. Jadi penjajah dia akan tukar semua undang-undang yang berkait dengan undang-undang syariat, dia akan tukar. Itu jadi masalah. Itulah jenayah yang dibuat oleh penjajah yang kita tak nampak, dia tukar. Kemudian dia bina sekolah di pensionary. Sekolah ni sekolah Kristian. Biasanya anak orang cerdik di tempat itu, dia akan ambil masuk dalam sekolah dia.
Budak-budak hak cerdik masuk sekolah orang putih. Hak tak lulus periksa, hak tak gapo ni, hak ni ada ngaji kapun. Jadi asal. Allahu akbar. Banyaklah cerita. Kalau kita sebut cerita sejarah ni, kita rasa memang itulah yang dibuat oleh orang putih. Sehingga kan bila tahun 1957 orang putih kita minta pemimpin kita, Tunku Abdul Rahman contohnya, dan para sultan pada waktu itu minta nak merdeka Malaysia, tidak payah. Maka kita para jemaah sekalian, di antara perkara yang nikmat yang kita kena syukuri, iaitulah istiqlalnya Malaysia, merdekanya Malaysia tanpa pertumpahan darah. Tak ada janji molek-molek buat dataran merdeka, orang putih mari serah tugas, pemimpin kita mengisytiharkan kemerdekaan, maka merdekalah kita, orang putih balik, tetapi dia tak balik saja. Saya cerita sikit sejarah, sebab sejarah merdeka ni dekat dengan kita. Allah irham bapak saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, mungkin ramai yang kenal sini. Waktu merdeka tu dia ada masih di Mekah lagi, duduk Mekah. Oh, pelajar-pelajar Melaya di Mekah ni buat sambutan majlis kemerdekaan di Jeddah. Oh, siap ni, buat sokok, pakai belik kayu gitu, nak suruh jadi sokok. Muka orang Mekah pakai piuh belaka. Jadi nak suruh nak semangat kemerdekaan. Pergi. Lepas pada tarikh merdeka, dia kata aku ni nak balik ke Melaya, ke Malaysia, sebab nak bantu kerajaan baru ni, yang baru merdeka ni, untuk membina masyarakat, untuk melaksanakan undang-undang Islam. Itu cita-cita besar dia, rahimahullah ta'ala. Balik mari tengok. Pondok Sungai Durian tu, kita kena ingat, jiran kita ni berjiran dengan kebun estate orang putih. Bahkan sebahagian daripada tanah pondok tu hak orang putih nak beli dengan estate. Manager orang putih mari seluar pendek bawa tukar. Mari. Dia tanya guru, sedap juga guru. Kacik punya orang putih Melayu tu dah. Guru, ya. Kita mau bina sekolah, ya. Kalau manager, dia bahasa dia manager. Kalau manager kasih present, kalau kita nak wakaf tanah sikit untuk sekolah ni, boleh terima? Oh, boleh tuan. Ingat, jasa orang putih buat pondok. Boleh? Dia kata manager boleh pahala ke? Sedap juga nak pahala dia manager. Sudahlah. Orang tua kita ni kata sudahlah, nak jawab lagu mana ni? Tak jawab, manager tanya. Ya, manager boleh pahala, tapi manager tak boleh terima pahala. Why? Kenapa dia tanya? Kenapa? Sebab manager belum buka akaun. Dia kata sekarang mau buka akaun. Tak boleh, nanti manager marah. Tak boleh lah guru, kena buka akaun, sebab kita nak bagi present tanah ni dan kita nak pahala. Nak pahala manager. Jadi Mula Hayah ni kata, kalau betul manager mau buka akaun, betul. Manager ikut saya. Dia pun ajar mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia dengar mengucap, pegang tokak, bakal bangun tu kok nyok keluar daripada pondok tu, pergi jauh sampai ke ujung tanah sepadan pondok tu, berhenti. Kata dia, ayah anda kita ni, sudahlah, saja dalam tanah kita hari ni. Tok ajar mengucap, dia tanya, dosa pula kita tak dakwah. Dia pergi sampai ujung, ikon nak balik. Bawa tokak mari semula. Guru, kita bincang bab lain pula. Tak apa. Atas meneja, asalkan tanah kita dapat. Jadi akhir sekali, sebahagian daripada tanah tu dia bersedekah. Kalau orang putih masuk Islam boleh pahala dia, kalau tak boleh masuk Islam, apa nak buat? Nasib dia lah. Tapi ada yang nak beli, dia kata guru mau beli, ada duit? Dia tanya. Kata dia orang tua ni, manager, ada? Dalam kira-kira. Dia tepuk kepala lalu. Dia kata guru bijak, boleh buka sekolah. Sebab jawapan itu mantap. Ada, bukan sekarang, dalam kira-kira.
Dia kata oleh kerana jawab yang bijak, manager bagi hadiah. Ana tak ingat 1 ekar ke berapa untuk pondok. Hak lain tu kena bayar. Baik, kata dia orang tua kita rahimahullah taala, dia balik bila aku tengok rupanya orang putih ya tak ada, tetapi undang-undang orang putih masih berjalan, semangat nak jadi orang putih masih kuat, maka dia buat 2 rangkap syair pantun. Dengar ni tuan-tuan pantun ni. Pantun Tuan Guru Haji Abdul Rahman rahimahullah. Dia kata apa? Harimau mati meninggal belang, orang putih pergi meninggal perasaan. Betul dia. Orang putih tak ada, tapi perasaan nak jadi orang putih bukan main hebat pok kita ni. Allah boleh pakai seluar pendek tu kak. Isak ceruk sini tu kak. Oh tak pun dah tu. Lebih pada orang putih dia sendiri terjadi. Padahal dia tok mandu estate yang baru tu. Bukan menejar lagi, tapi semangat nak jadi orang putih tertinggi. Rangkap yang kedua, harimau mati meninggalkan belang, orang putih pergi tinggal undang-undang. 65 tahun merdeka, sekarang ni undang-undang orang putih berjalan ke tak berjalan negara kita? Berjalan. Kita nak tukar sikit ya RUU 355, nak suruh kuat sikit mahkamah syariah, balah sama-sama kita. Sampai hari ni pun tak selesai lagi. Nak bentar di parlimen, siapa nak sokong, siapa tak sokong, kita kata itulah nasib kita. Betapa penjajah pergi, orang putih pergi, tinggal perasaan, orang putih lari, tinggal undang-undang. Baik para jemaah sekalian, walau macam mana pun kita tetap bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa kita bersyukur? Sebab kita dapat kemerdekaan, orang putih pergi cepat dalam keadaan tidak ada pertumpahan darah yang berlaku. Maka nikmat kemerdekaan ini kita wajib syukur pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita syukur? Allah Ta'ala bila beri peluang kepada kita mentadbir negara sendiri, maka menjadi kewajipan ke atas pemimpin umat Islam supaya kembalikan semula undang-undang syariat, salah faham tentang makna ibadat yang telah dipesongkan oleh penjajah itu kepada umat Islam. Jadi bila kita berjuang tajuk ni, para pejuang kita, pejuang undang-undang Islam, tertubuhnya Universiti Islam Antarabangsa dengan fakulti undang-undang dia, tertubuhnya universiti lain dengan undang-undang syariatnya, maka kita mengatakan satu usaha. Tapi usaha itu tak cukup di meja akademik, usaha itu mesti mendapat sokongan daripada pemimpin-pemimpin umat Islam. Dalam parlimen barulah dia boleh ubah. Maka kita mengatakan itulah, kalau kita boleh ubah, kita mengatakan kemerdekaan itu makin besar. Tetapi kalau kita tak boleh ubah, bermakna kita masih dalam cengkaman penjajah yang telah menjajah kita. Maka hasil daripada penjajahan itu, tuan-tuan kena ingat, hasil daripada penjajahan orang putih itulah apa jadi? Makna ibadat masih lagi belum terlaksana. Bila dia kata ibadat itu sembahyang. Awak kenapa tak tutup aurat? Oh, dia kata ni hak peribadi. Tutup aurat ni isu peribadi. Solat aku dengan Tuhan. Ada kata ada orang cakap lagu ni? Ada. Kali anda berhenti di airport. Ada budak-budak perempuan mari, tak bertudung belakang buat dia. Dia masuk, cari kain telekor, pakai molek-molek semaya, comel. Sudah semaya dia keluar, terbuka balik. Kita bertanya, mana kain tudung tadi? Dia kata itu hak dia dengan Tuhan. Tudung tu hak dia dengan Allah. Pakaian, ini kebebasan dalam hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah timbulnya satu kepahaman salah dalam negara, dalam dunia ini. Dia panggil pahaman sekular. Pahaman sekular. Pahaman sekular ni, kalau zaman dulu ada ke tak ada? Zaman kita awal-awal Islam ada. Tuan-tuan tanda, pahaman sekular ni zaman dulu nama dia Al-Murji'ah. Payah sikit ni. Kalau boleh tulis molek. Al-Murji'ah. Apa makna Murji'ah? Murji'ah ni maknanya siapa yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah, iman dia sudah mantap. Dia tak semaya ke, dia tak aurat ke, dia berjudi ke, dia sudah beriman.
Tak ada masalah. Bahkan pelampau Murji'ah, siapa dia mengucap 2 kalimah syahadah, iman dia setara dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Umar, dengan malaikat, walaupun dia tak semaya. Jadi kepahaman Murji'ah ni sudah tidak ada zaman kita hari ni. Dia sudah bertukar kepada semi Murji'ah yang kita kenal dengan nama apa? Nama dia sekular. Sekular ni maknanya golongan orang putih kata kita pisah di antara kehidupan dengan ibadat. Waktu ibadat, pergi masjid. Waktu nak ibadat, pergi Mekah. Maka ramailah kita tengok makcik-makcik, puan-puan, orang hebat-hebat pergi Mekah. Setiap tahun mari Mekah, Masya Allah. Waktu di Mekah tu tak belerek pakai kain telekung. Kata puan, kita nak pergi ziarah tempat tengok unta ni, tak payah pakai telekung. Dia kata Mekah tak boleh, kena pakai telekung. Masa balik, siapa di Jeddah, cabut habis dah telekung. Tinggal jambu dah dia panggil. Kata puan nak jambu dah ni. Dia kata ibadat kita Mekah ni, kita nak balik dah ni. Maka inilah pahaman yang karut, pahaman yang salah, yang diasuh oleh ditinggalkan oleh penjajah. Dia panggil pahaman sekular. Mari zaman kita ni daripada pahaman sekular, mari pula golongan liberal. Golongan liberal ni golongan bebas, golongan merdeka. Timbullah menikah jantan sama jantan. Laki-laki sama laki-laki lah kita kata, jantan sama jantan. Dalam bahasa modennya dia panggil LGBT. LGBT ni menikah sama jantan. Hak perempuan sama-sama betina menikah. Pasal itulah kartun keluar gambar. Menarik juga gambar kartun ni. Dia kata zaman dulu, tahun 70-an, 80-an dulu, suka kalau kita tengok pergi ke taman bunga ke, pergi ke tempat-tempat keramaian tepi-tepi laut, suka tengok yoya bawa anak, hak ni 5 orang, hak ni 10 orang bawa anak. Lah ni kalau kita pergi taman bunga, gapo dia ada atas kereta tolak? Anjing, kucing bawa. Nak beranak main jatuh sama jatuh, mana ada beranak. Itu masalah kita lah ni. Dan lagi ke pelawatan ke China. Orang China ni dia bawa ke budak, bawa anjing jalan. Kata apa orang sini bawa anjing? Dia kata tak ada anak. Cina beri seorang ke 2 orang ya boleh beranak. Tak ada. Maka kita sini orang putih tak marah beranak, kita kata alhamdulillah. Sebab itulah walaupun zaman merdeka, tapi masyarakat kita yang melahirkan anak ramai. Cuma bila mari zaman kemodenan ni, zaman kesibukan hari ni, mari pula tak saya beranak ramai. Tak. Berapa orang nak anak? 3 orang. Nikah semangat, tapi beranak tak mau. Ingat baik. Tuan-tuan dan puan kena ingat. Kena jenguk-jenguk tengok dalam perangkaan bilangan umat Islam di negara kita berapa sekarang. Berapa peratus ada? Kita berasa sedap semenanjung tanah Melayu. Pemimpin kita orang-orang Islam. Tapi bila tengok ke peratus, di antara Islam dengan bukan Islam, berapa peratus yang ada sekarang? Saya tak berani nak keluar angka yang tepat. Sebab kita tak semak untuk apa ni yang terakhir. Tapi jarak tu tak banyak. Setengah-setengah negeri di Malaysia ni, jarak kita Islam dengan bukan Islam sudah jauh ditinggal oleh mereka. Sebab itulah baru ni tak siharak. Minta maaf deh. Ni ana cerita hak siharak ini. Hak kita sini pakai dengar lah. Arak mari, Arak Mekah. Salah seorang daripada guru mufti Masjid Haram rahimahullah taala baru meninggal dia. Dia mari dia kata, "Syekh, aku nak tahu kam adat sukan Malaysia. Berapa bilangan orang Malaysia?" Kita pun cerita. Dia kata nisbah bainal muslimin, di antara Islam dengan bukan Islam berapa? Kata sikit lah. Wallahi dia kata kalau tanya fatwa aku wajib, dia kata. Kata wajib ke apa, Syekh? Dia kata wajib. Lah wajib ke apa? Dia kata wajib mu orang Malaysia ni kena ta'adud. Ta'adud ni kena poligami, kena ramah bini. Saya kata tak apa, tak ramah apa, Syekh. Wajib kena kempen biar beranak ramah. Dia kata tu bahasa jenis menakut tu, kecek lagi tu. Nyebui selalu. Kita pun bisik, Syekh berapa? Dia sedap kata korang tu. Cukup kota dia. Mana tayar pak lah, pak kali pak dia tu. Pasal tu dia boleh kata kita main-main. Kalau dia tayar spare pun kita juga tak sedap cakap, kata malu korang gini. Maknanya bagi dia orang Islam Malaysia mesti kena gerahkan tenaga, bagi semangat biar pakak beranak ramah.
Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Tak lama lagi kita akan ketinggalan. Ini pilihan raya, masuk pilihan raya pula dah. Pilihan raya tak lama ni budak-budak berapa belah tahun dia, apa ni 18 ke apa? Boleh mengundi pula ni. Tengok berapa ramai anak orang Islam dengan bukan Islam yang ada kesedaran dalam masalah dalam negara merdeka kita pada hari ini, para jemaah sekalian. Maka itu dia kata, maka kita bila kita kata kita syukur pada Allah Taala, maka kesyukuran itu mesti diisi dengan ilmu, kepahaman yang jelas bahawa kita kena tahu. Jadi orang putih dia mari, dia bina kepahaman yang salah tentang makna ibadat, sedangkan Islam mengajar kepada kita makna ibadat itu. Tuan-tuan tanda dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Baik. Bila kita kata mengabdikan diri kepadaku, makna dalam kepala kita kak semaya tu lima kali sehari. Cuba kita main matematik sikit malam ni. Sekali kita solat berapa minit? Sekali semaya berapa minit? 10 ada? 10 kali 5 50 minit. 50 minit. Habis 23 jam lagi nak buat apa? Apa yang kita nak buat? Maka itu dia kata maklumat yang salah. Allah kata aku jadikan jin manusia supaya mengabdikan diri kepadaku berapa jam? 24 jam. Abu Anam cakap tengok kiri kanan. Kalau duk ibadat aja 24 jam, bila kita nak kerja? Bila kita nak cari makan? Bila kita nak rehat? Bila nak kahwin? Soalan bila-bila ni itulah menunjukkan bahawa minda kita masih terjajah. Minda kita masih terjajah. Kenapa? Allah kata, kamu mesti mengabdikan diri kepada aku. Dia tak kata suruh maya 24 jam. Dia suruh mengabdikan diri. Bila kata mengabdikan diri kepadaku, bermakna kita kena tunduk, akur, patuh kepada semua arahan Allah Azza wa Jalla. Bila kita pergi pejabat, masuk di pejabat. Pejabat ni kita menjalankan tugas. Tiba-tiba orang mari nak bagi rasuah kepada kita. Rasuah ni halal ke haram? Haram. Pasal apa haram? Pasal apa rasuah tu haram? Kena jawab baru sedap. Siapa nak jawab? Pasal apa rasuah haram? Sebab kerajaan kata haram. Betul tak? Baik. Awak pergi ke bank riba. Nak pinjam 100,000, token bank kata kena bayar 120,000. 20,000 tu orang panggil apa? Riba. Bukan riba, kalau riba haram. Dia panggil interest. Dia panggil bunga. Bunga ni halal ke haram? Apa tak jawab dengan halal ke haram? Sudah nak jawab ayat tu. Bunga bank. Bunga ruh tak apa. Dia tak jadi haram. Sebab apa tak jadi haram? Sebab akta kerajaan tak kata haram. Hak haramnya ceti haram. Ceti halal ada lesen tak jadi haram. Sebab apa? Itu dipanggil minda penjajah. Oleh kerana kita tidak aktakan benda tu haram, maka dia tak jadi haram. Walaupun dalam Quran tidak ada satu dosa besar yang Allah Ta'ala mengisytihar peperangan dengan dia lebih daripada dosa riba. Saya tak nafikan rasuah dosa, tapi nak banding dengan riba, Allah Ta'ala sebut fa'ilam tahu. Kalau mu tak berhenti daripada riba ni, fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli, kamu isytihar perang dengan Allah dan Rasul. Bukan perang dengan sama-sama kita, perang dengan Allah. Ibnu Abbas kata, al-murabi, orang yang ambil riba, di akhirat esok persiapkan senjata untuk bertempur dengan Allah Azza wa Jalla.
Tapi tak jadi haram sebab orang putih tak kata haram. Ini dipanggil minda penjajah. Bila kita buat semakkan peratus jenayah dalam negara Islam dengan negara kafir. Kenapa jenayah di tempat dia tak banyak? Kenapa jenayah kita banyak? Negara Islam kenapa jenayah dia banyak? Sebab apa tuan-tuan? Sebab banyak jenayah tempat kita mengikut jenayah syariah, bagi dia tak jenayah. Undang-undang jenayah Islam, minum arak, haram ke tidak? Haram. Bila haram, kena denda. Bila kena denda, jenayah. Orang putih mana jenayah? Dia boleh mabuk arak 24 jam. Betul tak? Zina, jenayah ke tidak? Jenayah. Orang putih, zina tak jenayah. Suka sama suka. Apa masalah awak? Dia maaf kita pula. Apa masalah awak suka sama suka? Tapi kalau rogol, jenayah. Sebab dia kira paksa. Tu pun bila kena report, dia balas dua tu, lepas pada dia buat zina, dia balas dua tu, dia kata dia kena rogol. Padahalnya sama-sama nak dah. Sebab itu kita tengok peratus jenayah dalam negara Islam tinggi nak banding dengan jenayah dalam negara barat, negara orang putih yang banyak benda bagi dia tidak jenayah, tapi bagi kita jenayah. Maka para jemaah sekalian, inilah perkara yang perlu kita perbetulkan balik. Di dalam negara merdeka kita ni, kita kena betul balik, sepatutnya satu je undang-undang. Jenayah ni mengikut Quran, mengikut hadis, mengikut fiqh Islami. Tetapi apa boleh buat, negara kita negara yang masih lagi berpegang dengan undang-undang barat, undang-undang orang putih, undang-undang penjajah. Maka kita nampak ni, mutaakhir ini beberapa kes yang kita telah menang di mahkamah syariah, telah dibatalkan oleh mahkamah persekutuan, mahkamah penjajah, mahkamah orang putih. Maknanya kita belum merdeka. Walaupun kita tahu undang-undang Islam ini undang-undang yang benar, undang-undang yang betul, undang-undang yang hebat, undang-undang daripada Allah Azza wa Jalla, tapi kita tak mampu nak buat. Sebab apa tak mampu nak buat? Sebab kita masih terkongkong dengan undang-undang yang yang dipegang oleh yang ditinggal oleh barat. Maka para jemaah sekalian, kita berusahalah kepada Allah, minta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama Allah yang maha indah, dengan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, supaya Allah beri hidayah, taufik kepada pemimpin-pemimpin umat Islam dan kepada orang-orang Islam berani memberi sokongan padu. Apabila pemimpin kita isytihar nak tukar undang-undang barat kepada undang-undang syariat, kita kena sokong. Tak sedut mai parti lah, kita mai agama. Jadi kata ni puak kita tu ni, lah kita kata apa masalah? Sekarang ni orang nak buat syariat, orang nak undang-undang syariat. Cuma sokongan daripada masyarakat yang masih lagi dijajah minda dia cukup berat. Bila mari sahabat-sahabat kita di bahagian keuangan Islam contohnya, KWSP dulu tak ada panel syariah. Sekarang ni ada panel syariah. Maka dipisahkan. Hak ni patuh syariah, tak ada riba. Yang ni tak patuh. Waktu boleh bonus ke DVD orang panggil. Hak ni hak tak pindah ni banyak sikit, hak ni sikit. Ada orang Islam menyesal. Silap gitu kah hak syariah. Kalau dia kekal hak tu banyak sikit boleh. Kita kata subhanallah. Yang ni ayat tak semelih, hak ni hak semelih, boleh kita kesal. Sebab apa? Kita masih lagi dijajah minda kita, tak boleh nak mikir di antara halal dengan haram. Dia kata beli dengan bank Islam haram, itu banyak mahal sikit. Beli dengan BKP murah, kita kata beza apa benda murah. Kita nampak pada zahirnya, tapi mereka boleh naik riba tanpa kita sedar, lagi banyak daripada apa yang ada di bank Islam. Allahu Akbar. Jadi orang putih tinggal kepada kita perasaan yang begitu besar. Maka bila mari zaman kita ini dipanggil zaman globalisasi, zaman aulamah, maka lagi berat penjajahan. Dia panggil penjajahan al-ghazwul fikri, menjajah pemikiran manusia. Kalau British dulu, Perancis dulu, dia jajah kita melalui tentera, kita akan lawan. Tapi bila dia jajah melalui minda, kita lemah. Maka zaman kita ini nama dia zaman globalisasi.
Globalisasi makna langit terbuka, apa makna lagi? Apa lagi? Dunia tanpa sempadan, apa lagi? Mana? Langit terbuka, dunia tak ada sempadan. Apa lagi? Ni orang muda-muda ni. Globalisasi ni makna apa? Makna dia betulnya tu yang Tuhan tanda. Kita nak sudah ngau ni. Makna dia yang betul sebagaimana kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kita Al-Fiqhul Islami tu. Yang 10 jilid ada tu. Dia kata apa? Makna globalisasi, orang putih nak suruh kita buat apa yang dia buat. Orang putih maknanya penjajah nak suruh kita makan apa dia makan. Dia nak suruh kita pakai apa yang dia pakai. Hasrat orang putih ni jadi ke tak jadi? Jadi. Perbuatan yang berlaku di barat sama yang tempat kita hari ni pun. Anak-anak orang Islam tak tahu apalah kalau kita nak katakan. Mana pergaulan bebas yang tidak ada batasan. Perbuatan-perbuatan serupa dengan orang pakaian tak sekira sama ya. Orang putih pakai di New York. Nah, yang anak kita pakai di kampung masuk dalam hutan, lampu elektrik pun nyala tak nyala pun lagu tu juga pakaian. Tak sekira orang asli tu lagi. Sama. Makanan. Hai. Anak-anak kita ni kalau naik atas kereta tak. Mari kita berhenti depan tu makan pulut lepah kau topak dakak kau. Agak-agak nak berhenti tak saya berhenti. Oi, tak siap bah, biar tak makan apa. No. Kalau lalu kedah orang ayah kepala orang tua tu jauh lagi akak tangan, berhenti apa? Kepala orang tua. Hak tak tahannya. Tepi masjid, budak kapur jual. Dia jual berapa? Hot dog. Gapo dia makna hot dog tu? Aja terjemuh nak dengar. Berapa? Kambing panah. Patut pun. Tu email sudah maya iso dengan serbai atas kepala. Mari hot dog 2 butir. Mana agak? Pas ketua email apa bahaya ke penjajah juga. Ni kata apa ni? Tidak tu email kita ni. Tu email lah. Contohlah kita kata. Apa ya siapa ke orang panggil Nana ni? Kalau Kelantan kata Nana. Tak khabar gitu mana ni kita ni. Tak. Patut nama tu nama jijik. Nama orang tak makan. Orang Islam tak makan benda ni. Patut mawar. Pakat marah ke budak jual burger tu. Tukar. Tak. Buat kambing panah. Nak sambung. Lembu panah. Daging panah. Apa ni? Daging kotel panah. Ada main hot dog apa? Kedai Malaysia. Dekat orang pergi Mekah ada kat atas hotel tu. Pak kita minum pagi-pagi situ. Dia tulis hot dog. Anak kata, mari. Muda man, awak jual mana ni? Tu Kaabah kata. Tulis juga muka ni. Allah, tulis hot dog. Tepi Kaabah makan hot dog. Pak Mekah kita ngomong hot dog. Apa bala penjajah. Kita kata berat, jak penjajah minda ni dahsyat. Maka kerana itulah para jemaah sekalian, marilah kita merdekakan jiwa kita. Kita tinggalkan. Nabi kita ajar semua sekali yang berkait dengan orang kafir, Nabi suruh menyalahi. Semua yang berkait dengan syaitan, Nabi suruh menyalahi. Kita dilarang daripada solat bila waktu matahari nak naik. Sebab apa? Kerana matahari naik di atas tanduk syaitan. Mana syaitan tunduk ke matahari masa tu. Kita dilarang daripada solat diarkat dengan maghrib. Sebab apa? Sebab matahari jatuh atas tanduk syaitan. Maknanya walaupun syaitan tu sujud ke matahari, kita sujud pada Allah, tapi kita tak mahu ada persamaan. Maka Nabi sebut larang, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa dia ikut gaya puak-puak kafir, dia juga macam orang itu dari sudut perangai. Maka para jemaah sekalian, bila kita bercakap tentang merdeka, kita kata itulah kemerdekaan kita. Bagaimana kita nak mengembalikan mafhumul ibadah, nak mengembalikan makna ibadat supaya manusia faham. Kita simpulkan, tulis makna ibadat yang sebenarnya apa dia? Kata di para ulama, al-ibadatu, ibadat itu semua perkara, perkataan, perbuatan, i'tiqad yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia ibadat. Jadi kita sekarang ni baru kita faham. Sebab tu orang duk tulis tepi jalan, bertani itu satu ibadat. Betul ke salah tu? Bertani satu ibadat. Betul ke salah? Betul. Kalau pergi pejabat qadi, dia tulis berbini itu satu ibadat.
Kalau pejabat kau ditulis gitu, betul ke salah? Betul juga. Gapo dia kita nak kata? Pergi ke pejabat kerajaan, masuk pejabat satu ibadat, betul ke salah? Betul? Alhamdulillah, tuan-tuan sudah bebas daripada penjajah. Maknanya bila kita turun daripada rumah, nak pergi mana tu? Nak pergi pejabat, nak pergi sekolah, nak pergi ke kebun, nak pergi hospital. Pasal apa? Nak pergi cari rezeki, nak pergi bantu orang sakit, nak pergi didik masyarakat, nak pergi buat kerja kerana Allah Azza wa Jalla. Kita turun daripada rumah dikira beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang dalam ibadat dia tak akan buat maksiat. Kalau salah orang mari nak beri rasuah, kata, "Hei, aku nak ambil rasuah, aku turun rumah niat lillahi ta'ala, mari nak cari rezeki yang halal, kerana nak tanggung keluarga, yang lebih tu nak infak, nak Allahu Akbar." Kita mengatakan itulah makna ibadat. Mana 24 jam kita beribadat, tidak ada yang rugi. Karena itulah para jemaah sekalian, orang yang salah memahami makna ibadat, dia akan kerugian banyak pahala. Nabi sebut dalam hadis, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi kata kamu dengan isteri kamu pun sedekah juga. Sahabat terkejut. Ya Rasulullah, suka-suka ke tu? Tidak suka kan? Suka dengan isteri ni. Nabi kata, kalau pergi letak di tempat lain, letak di tempat bukan isteri, haram ke halal? Haram. Dah kamu letak di tempat yang halal dengan niat nak baikkan nafsu, nak apa orang panggil, nak hilang kepada perasaan yang tak baik kepada orang wanita, nak dapat zuriat yang soleh, semuanya beribadat. Baiklah para jemaah sekalian, itulah makna kemerdekaan kita apabila kita boleh beribadat kepada Allah Azza wa Jalla 24 jam, maka kita akan dapat pahala yang banyak. Satu lagi kaedah dia kata, yang membeza di antara adat dengan ibadat. Tulis, yang membeza di antara adat dengan ibadat, iaitulah niat. Niat membeza di antara adat dengan ibadat. Niat membeza di antara sesama ibadat. Contohnya, kita mari semaya sunat 2 rakaat, belum semaya subuh. Lepas kita solat sunat, kita semaya subuh berapa rakaat? 2. Yang membeza antara 2 rakaat sunat dengan fardu itu apa dia? Niat. Kita mandi, berapa kali sehari mandi? 3 kali lah, Melayu tak? Pagi, tengah hari, petang. Sekali-sekala kita kena mandi baca. Tidak baca kan? Baca. Tak kira lah berapa kali seminggu tu, atas tua-tua lah tu. Kalau mandi tu tak baca, tak sah. Maya tak sah. Junub tak terangkat. Itu dia panggil, yang membeza di antara adat dengan ibadat, niat. Kita pergi kerja. Memang kita kena kerja nak cari rezeki. Tapi kalau kita niat nak pergi cari rezeki, kerana nak cari rezeki yang halal, kita nak cari nafkah yang baik untuk keluarga kita, kita nak cari sumber pendapatan yang baik untuk diinfak fisabilillah, maka kita turun pada rumah diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita perbetulkan niat kita, kita betulkan ibadat kita, jauhkan minda kita, bebaskan minda kita daripada penjajah. Insya-Allah, semoga pantun yang disebut oleh ayahanda kita tadi pantun yang baik. Orang putih pergi, tak lagi tinggal undang-undang, kita hilangkan undang-undang dia. Orang putih lari, kita tukar perasaan kepada perasaan Islam, jangan lagi ikut perasaan orang putih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.